Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tuan Haji Sajoli bin Masdo, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Gombak, yang dihormati Encik Hatta bin Adam, yang di-Pertua PIBG SMK Taman Melawati, Barisan Penolong-Penolong Kanan, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru, ibu bapa, penjaga serta anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan atas izinnya dapat kita merealisasikan Majlis Penetapan Target dan Aku Janji SPM 2021, Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan kerjasama Unit Kurikulum SMK Taman Melawati. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada yang berbahagia Tuan Haji Sajoli bin Masdo, Ketua Pegawai Pendidikan Pejabat-Pejabat Daerah Gombak, kerana sentiasa memberi sokongan kepada pihak sekolah dengan meluangkan masa bagi menjayakan program penetapan target Aku Janji SPM 2021. Ibu bapa dan murid-murid sekalian, Majlis Penetapan Target dan Aku Janji SPM 2021 dilaksanakan untuk membina keazaman dan semangat murid-murid tingkatan 5 bersama ibu bapa dalam menetapkan target pencapaian murid-murid dalam SPM 2021 kelak. Selain dari itu, menerusi program ini juga calon-calon SPM dapat mengatur langkah dan menjadikan Aku Janji yang telah dibuat sebagai penanda aras dalam memperolehi keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Program ini juga merupakan suatu yang amat baik kerana memberi ruang kepada dan juga peluang kepada pihak sekolah, murid, ibu bapa untuk merancang pembelajaran anak-anak demi mencapai kecemerlangan akademik mereka. Program ini juga adalah merupakan komitmen pihak sekolah dan ibu bapa bagi memantau perkembangan dan pencapaian anak-anak dalam SPM mereka kelak. Hadirin sekalian, bagi mencapai kejayaan dan kecemerlangan, satu usaha yang gigih dan berterusan perlu disemai agar hasil yang terbaik dapat diperolehi dengan jayanya. Usaha tangga kejayaan adalah satu ungkapan yang sering kita dengar. Umpama menaiki tangga, tanpa usaha pasti tidak akan dapat mendaki hingga ke puncak yang tinggi. Selangkah demi selangkah kaki diangkat perlukan kudrat dan tenaga. Semakin tinggi tangga didaki, semakin terasa kepenatan dan keletihan. Hanya yang tidak mengenal erti kalah dan tekad yang tinggi sahaja yang mampu sampai ke anak tangga yang terakhir. Tangga tidak akan terlangkah jika tiada usaha. Kejayaan juga tidak akan dicapai hanya mengharapkan tanpa usaha. Peribahasa Melayu ada mengatakan, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat satunya. Begitu juga dengan kejayaan, tidak mungkin akan dapat diperolehi dan dikecapi tanpa adanya usaha dan pengorbanan bukan sahaja diharapkan dari pihak guru dan murid sahaja, namun juga dari pihak ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak dalam sesebuah keluarga. Anak-anak yang masih belajar memerlukan bantuan dan sokongan dari ibu bapa untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran, terutamanya anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan khususnya seperti SPM yang menjadi titik tolak kepada kejayaan mereka kelak. Ibu bapa merupakan cornerstone kepada apa jua pembelajaran dan aktiviti seharian anak-anak, sama ada di sekolah maupun di rumah. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam membantu anak-anak di sekolah maupun di rumah dalam membuat ulang kaji pelajaran mereka, menyokong dalam penglibatan mereka dalam aktiviti sekolah dan juga memberi motivasi kepada anak-anak sekalian.
Sementara sekarang ini murid-murid masih lagi belajar di rumah PDPR, maka pemantauan dan perhatian yang lebih khusus diperlukan dari ibu bapa semasa mereka belajar secara online di rumah. Sebagai ibu bapa, janganlah pula harapan yang diletakkan kepada seseorang anak boleh menjejaskan kesejahteraan mental mereka serta mengganggu emosi mereka dengan permintaan dan harapan yang tidak bersesuaian dengan kebolehan dan juga minat mereka. Oleh itu, pesanan dari pihak sekolah, pihak kami pentadbir warga sekolah untuk anak-anak semua, jika anda menghadapi sebarang kerumitan ataupun permasalahan berkaitan dengan kejaya ataupun kemahiran ataupun teknik belajar yang berkesan, masalah anda boleh dirujuk ke pihak kaunseling yang ada di sekolah. Oleh kerana pihak kaunselor memangnya berperanan menyediakan pelajar dengan dunia pekerjaan dan memberi maklumat berkenaan kejaya serta peluang yang di peringkat yang lebih tinggi dan latihannya. Di sini saya ingin kongsikan sedikit maklumat tentang pencapaian sekolah di dalam SPM 2018 dan 2019. Pada tahun 2018, murid yang mencapai semua A atau straight A's adalah 15 orang dan peningkatan berlaku pada tahun 2019 iaitu seramai 16 orang mencapai straight A's. Dengan GPS sekolah yang sangat baik iaitu 4.16 yang meningkat sebanyak 0.3% berbanding dengan tahun 2018. Untuk tahun 2020, diharapkan lebih banyak kejayaan yang mampu diraihkan menerusi peperiksaan SPM yang sedang berlangsung pada masa ini. Marilah kita sama-sama mendoakan untuk kejayaan mereka yang sedang menghadapi SPM. Besarlah harapan pihak sekolah agar anak-anak SPM 2021 juga berusaha dengan lebih gigih lagi bagi memastikan meraih kejayaan yang bukan sahaja membanggakan, malah luar biasa. Kuatkan semangat. Ayuh bersama-samalah kita berusaha mendaki tangga agar mencapai cita-cita dan impian sehinggalah beroleh kejayaan yang luar biasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Ketua Haji Sajuli bin Masdur, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Gombak, Yang Berusaha Puan Zarina Binti Mahmud, Ketua Cemerlang SMK Taman Melawati, Yang dihormati Cik Nur Azlina Wati binti Nordin, Penolong Kanan Pentadbiran, Cik Azhar bin Kamarudin, Penolong Kanan Hak Iwan Murid, Puan Nur Baiyah binti Abdullah, Penolong Kanan Co-Kurikulum, Puan Puspa Dewi Kencana binti Zulkifli, Penolong Kanan Pendidikan Khas, Datin Jamaliah binti Abdul Aziz, Penolong Kanan Petang, Barisan Guru-Guru Mata Pelajaran, Guru-Guru Tata Lima, Guru Berbingan dan Kaunseling, para ibu bapa dan penjaga serta murid-murid Tata Lima SK Taman Melati tahun 2021. Saya bersyukur kita dapat bersama sekali lagi dalam majlis penetapan target dan aku janji SPM 2021. Pada tahun ini, majlis kita agak berlainan, diadakan secara online, tetapi tujuan dan hala tuju kita adalah sama saja. Meraih bapa dan murid-murid, saya ingin memaklumkan beberapa majlis yang kita telah adakan pada tahun 2020, tetapi akibat PKP B dan PKPP tahun 2020 banyak majlis yang kita adakan secara online.
kita tidak dapat mengadakan majlis bersemuka dengan para pelajar. Kita tidak dapat mengadakan majlis di luar kawasan sekolah. Kita tidak dapat menjemput para guru ataupun penceramah dari luar untuk kawasan sekolah. Majlis yang pertama diadakan adalah pada 14 Februari 2020, kita adakan penandatanganan tajuk dan aku janji untuk calon-calon 2020. Yang kedua, hari pengumuman kelulusan SPM 2019. Saya bagi pihak PIBG dan para bapa ingin mengucapkan tahniah kepada para pelajar yang mencapai keputusan cemerlang SPM 2019. Program yang seterusnya adalah Bengkel Teknik Menjawab SPM. Bengkel ini kita mengadakan sepanjang tahun yang melibatkan keseluruhan pelajar. Yang seterusnya kita juga mengadakan program Shining Our Star. Program ini juga diadakan sepanjang tahun untuk keseluruhan pelajar-pelajar untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Ini program yang sama, gambar-gambar program Shining Our Star tahun lepas. Kita juga mengadakan perkembangan ilmu SPM 2020. Jika sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini kita mengadakan di luar kawasan sekolah, tapi pada tahun lepas 2020, kita terpaksa mengadakan perkembangan ilmu SPM di dalam kawasan sekolah. Program ini diadakan bermula pada 1 hingga 17 Februari. Dan kita ada sebahagian ini diadakan secara online sebabkan pelajar-pelajar tidak hadir bersemuka di sekolah. Kita juga mengadakan program Munajat SPM atas talian pada 19 Februari 2021 bersama dengan Masjid Al-Madiyah, Taman Melawati dan juga bersama dengan Ustaz Sabran Jamil. Kita juga mengadakan majlis restu ilmu dan tip power score SPM di talian pada 20 Februari 2021. Dan perancangan program SPM 2021 adalah seperti tahun 2020 kerana dimaklum kita masih lagi di bawah PKPB ataupun PKPP. Jadi banyak program yang terpaksa diadakan secara online. Kita tidak dapat bersemuka dengan para pelajar dan kita juga tidak dapat mengadakan program di luar sekolah. Jadi tapi tujuannya adalah sama. Kita nak mengadakan program ini untuk semua pelajar, melibatkan semua pelajar. Pelajar yang cemerlang, kita hendak lebih cemerlang. Pelajar yang sederhana akan lebih cemerlang dan pelajar yang lemah akan berjaya. Program ini adalah program berjadual sepanjang tahun dan kita adalah fokus kepada grup tertentu dan target tertentu. Harapan PIBG, saya harap para ibu bapa dapat memberi kepercayaan sepenuhnya kepada guru-guru, dapat memberi kerjasama dalam semua program yang PIBG dan sekolah anjurkan. Dan yang kedua, untuk maklumat, semua program-program ini melibatkan kos. Untuk mencapai kejayaan, kita perlukan pengorbanan. Dan saya berharap para ibu bapa dapat mengorbankan sikit pengorbanan untuk anak-anak kita. Jadi, kita akan menentukan nanti mengadakan tabung peningkatan SPM 2021. Tabung ini adalah khusus untuk program sepanjang tahun. Dan nanti seorang murid akan bayar secara tentukan kemudian. Saya berharap ibu bapa dapat sama-sama membantu PIBG sekolah untuk kita membantu membayar tabung peningkatan SPM ini. Dan saya berdoa semoga anak-anak kita ini akan lebih berjaya dan cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera. Alhamdulillah diberi kesempatan saya di sini untuk menyampaikan ucapan sempena majlis penetapan azam pelajar-pelajar tingkatan 5 SMK Taman Melawati 2021 ini. Saya berharap dengan majlis penetapan azam ini dapat dijadikan sebagai satu panduan ataupun fokus khususnya kepada murid-murid untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Secara umumnya saya sangat berharap penetapan sasaran ke atas peningkatan dari segi kuantiti, iaitu 100% lulus SPM. Untuk 100% lulus SPM ini, di mana murid-murid perlu, semua calon yang mengambil peperiksaan SPM perlu lulus subjek Bahasa Melayu dan Sejarah. Itu syarat dia. Dan bagi penetapan azam yang kedua dari segi kualiti, saya berharap bahawa berlakunya peningkatan bilangan murid-murid yang mendapat semua A atau 10A ataupun kurang sampai ke 8A, peratusnya meningkat, yang dapat kalau sepatutnya dia sudah tentulah sasaran kita untuk memecahkan rekod yang sebelum ini. Jadi pihak sekolah perlu menganalisis balik rekod-rekod pencapaian dari segi kualiti sebelum ini. Tahun berapakah peratus rekod yang tertinggi straight A, dan itu yang perlu dimaklumkan kepada murid-murid calon-calon SPM 2021 supaya mereka dapat fokus kepada penetapan azam meningkatkan kualiti yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan hi you guys, my name is Nurfa Akila binti Charizal. Saya merupakan SPM candidate untuk tahun 2019 dan saya juga merupakan bekas pelajar SMK Taman Melawati. So saya nak share sikit macam mana me myself, saya punya experience macam mana saya boleh score straight A's, Alhamdulillah, for my SPM. So first thing, kita kena cari buku apa yang sesuai untuk kita belajar, and buku apa senang untuk kalau kita baca tu kita boleh faham. Okay. For the second thing is, yang paling penting is masa korang dekat kelas, masa korang belajar, you guys have to kena fokus dalam kelas. If tak tahu, terus tanya cikgu, jangan malu-malu. Sebab if korang malu, korang sendiri yang rugi. Kalau tak faham apa-apa, terus ask cikgu tu dekat kelas. Tanya sampai korang faham. Sebab cikgu akan jawab tau persoalan korang. Sebab cikgu memang sayang kita orang, and sayang korang juga. Memang diorang akan happy lagi-lagi nanti bila korang dapat skor, diorang akan bangga dengan korang. So if tak faham, just tanya. They will bagi the answer, they will bagi korang faham. So that's the first thing. The first thing was cari buku yang korang senang faham, and the second thing was tak faham, terus tanya cikgu. Okay, talk about cikgu. The third yang paling penting is kita kena hormat cikgu as kita mengenal cikgu. Okay, macam kalau jangan cakap buruk pasal cikgu, jangan bermainkan cikgu, jangan tinggikan suara dengan cikgu. Sebab cikgu ni, dia lah akan bagi berkat kat kita nanti. Maybe kalau nanti kat exam hall, kalau korang selalu ajar dengan cikgu, nanti kat exam hall nanti dia akan effect kita tau. So memang bukan dengan cikgu je, kita kena buat baik dengan semua orang. Mak ayah, kawan-kawan, kita kena berniat baik dengan diorang. Maksudnya perbuatan kita tu kena baik lah. Okay, so dah tak tahu dah apa. Tapi okay, next I nak bagi is okay, dulu time SPM
in order saya nak pergi SPM tu, what I did was setiap kali exam, setiap kali result, saya akan letak dekat sticky notes and letak dekat book. Contohlah, I have this book. Taklah this book. Dulu saya guna buku typo macam. Okay, contohlah saya dulu guna buku typo yang macam ni. Okay, masa buka je buku tu dekat sini, saya dekat uni sekarang, so saya tak boleh tunjuk, I don't have that book dengan saya, tapi it's okay. So you have to have this book. Tak kisah buku apa-apa. Okay, bila korang buka, dulu kat sini saya akan letak my jadual kelas, and then dekat bawah ni saya akan letak sticky notes yang saya tulis apa saya punya aim untuk that exam. Contohlah untuk ujian yang pertama, letak sticky notes ni, ujian pertama maybe saya nak score A untuk BM, so A+ for ekonomi, tulis je semua, and kita letak A kita belah sini, and sebelah ni nanti bila nanti korang dah dapat result, korang tulis result korang, apa yang korang dapat tu, korang dapat capai tak korang punya result. That was the one thing I did yang I rasa betul-betul help me. Sebab bila I nampak sendiri, contoh I aim for A+, tapi I tak dapat A+, dia buat saya lagi macam membakar semangat lagi untuk saya jawab macam untuk saya belajar, untuk saya score lah on that particular subject. Untuk saya buat semua untuk ujian 1, ujian pertengahan tahun, trials, sampai trials lah, sampai SPM tak adalah buat sebab dah SPM kan, nak buat apa. So I think that was the main thing juga yang helps. Sebab macam if kita tulis and kita aim what we want, benda tu akan jadi, macam kita akan work for it. Okay, so the next thing apa yang I buat is just fokus dalam kelas. The main thing is just fokus dalam kelas. Yeah, I think that's all. Yang paling penting is fokus dalam kelas, tak faham, tanya. As for latihan, do the latihan yang korang tak faham. If korang dah faham, let it be. Okay, and masa nak jawab exam, make sure korang touch every subject and korang tahu every subject apa yang cikgu ajarkan, Form 4 and Form 5. Jangan tinggal satu bab pun untuk korang score. So I think that's all. And yeah, don't forget to enjoy korang punya Form 5. Form 5 korang akan dapat jadi Form 5 tu untuk sekali sahaja semua hidup. Nanti masuk uni, it's not going to be the same. So just enjoy. Don't be too stressed dengan your exam. Just enjoy, have fun with your friend, and yeah. Okay, good luck batch 04, is it? Okay, good luck batch 04 for korang punya exam and your SPM. I wish you guys all the best, and just enjoy, don't be stressed. Saya dengan ini berikrar dan berjanji akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai target mata pelajaran yang didaftarkan. Bagi mencapai target ini, saya akan belajar bersungguh-sungguh menuruti nasihat dan ajaran guru serta ibu bapa, mematuhi peraturan sekolah dan tidak mengulangi kesilapan lalu. Kami ibu bapa murid tingkatan 5 tahun 2021 dengan penuh iltizam akan
akan berusaha untuk mencapai hasrat dan cita-cita seluruh warga SMK Taman Melawati untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan SPM tahun 2021. Dengan itu, kami berjanji bahawa kami akan berusaha sedaya upaya untuk mendidik dan memberi sokongan kepada anak-anak kami untuk mencapai kelulusan terbaik dalam semua mata pelajaran. Pada masa yang sama, kami berjanji akan memberikan kerjasama dalam apa jua aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah dan sentiasa menyokong penuh dari segi tenaga, masa dan kewangan demi kebaikan anak-anak kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para pelajar dan ibu bapa penjaga calon-calon SPM 2021. Video ini bertujuan untuk berkongsi kepada anda semua bagaimana untuk mengisi Google Form penetapan target dan aku janji bagi calon-calon SPM 2021. Buat pengetahuan semua calon SPM 2021, borang Google Form penetapan target dan aku janji yang akan diisi oleh anda semua adalah seperti ini. Manakala ibu bapa penjaga calon SPM 2021, borang Google Form yang akan diisi oleh anda semua adalah seperti ini. Baiklah, langkah pertama yang anda perlu lakukan, anda perlu mengisi borang Google Form penetapan target dan aku janji bagi kesemua mata pelajaran yang diambil pada tahun ini menerusi link yang tertera ini. Pastikan anda berbincang terlebih dahulu bersama ibu bapa, penjaga atau ahli keluarga anda tentang target anda bagi semua mata pelajaran yang diambil sebelum mengisi Google Form. Langkah seterusnya, buat para ibu bapa dan penjaga, puan-puan perlulah mengisi Google Form aku janji ibu bapa calon SPM 2021 menerusi link yang tertera ini. Kemudian, bagi Google Form penetapan target dan aku janji yang telah diisi oleh anda semua, borang tersebut akan dicetak oleh guru bimbingan dan kaunseling dan satu salinan akan diserahkan kepada guru kelas anda untuk dipaparkan di papan kenyataan kelas masing-masing. Suka diingatkan di sini, tarikh akhir untuk mengisi borang penetapan target dan aku janji SPM 2021 oleh anda dan ibu bapa anda adalah pada 26 Mac 2021, iaitu pada hari Jumaat. Baiklah, sekian saja perkongsian pada hari ini bersempena majlis penetapan target dan aku janji SPM 2021. Semoga dengan perkongsian dan pelaksanaan program ini, anda semua telah berjaya menetapkan target yang terbaik buat SPM 2021 ini. Jumpa di sekolah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.